Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم إني صرعتك مع المنتهي وردني على هدي إليك ولا تنسى اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال شيخنا عارف بالله ونفعنا بعلمه كتابه وتعالى من مخلص قدراته آمين يا رب العالمين. إلى آخره. قال kemudian maka tak kala di surat orang akan segala ilmu dan dia tabit akan dia, maka mengaranglah oleh segala fuqaha dan usuliyun akan ilmu fiqh dan ilmu usulin dan ilmu tafsirin dan ilmu hadisin, dan mengaranglah pula oleh beberapa laki-laki daripada mereka itu yang ahli tasawuf akan jalan ibadah mereka itu kepada Tuhan mereka itu, dan mendhabit mereka itu akan dia baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begini yang kita nak dengar bagaimana cerita perjalanan yang boleh timbul ilmu sufi, ilmu tasawuf, yang mana dekat permulaan berlaku satu proses pengasingan. Maknanya ada sufi, ada tasawuf. Bila mana berlaku percampuran, berlaku zaman fitnah, berlaku maksiat dan sebagainya, mereka akan lari untuk berazlah, untuk beribadat di tempat-tempat yang sunyi. Bila mai sampai satu ketika, apa benda yang mereka buat ni satu masa mungkin habis, mungkin hilang. Ya tak ya, benda ni kalau nak bagi tahan lama, mesti kena ada tunggui, mesti kena ada asal takwa. Maka berlakulah proses macam mana cara mereka nak topik ataupun mereka nak buat satu percaman dalam bentuk karya-karya penulisan, supaya walau dia mati di akhirat isu-isu, benda ni terus berjalan dalam dunia ni. Nah, maka sampai pahala daripada di akhirat. Itu. Baik. Kata mu'alifnya kemudian, maka tak kala di surat, maksud di surat ditulis, yakni apabila ditulis orang akan segala ilmu dan ditabit akan dia, maka dalam era Islam pembesaran, maka berlakulah proses pengalangan yang cukup hebat dalam kumpulan puak-puak tabi'in lepas itu mutaqaddim. Zaman-zaman Imam Ghazali, zaman-zaman Imam sebelum dia Imam Junaid Baghdadi, maka pula di sini dia pergi zaman era penulisan. Pendek kata, hak faham hadis dia tulis hadis, hak faham fiqh dia tulis fiqh, hak faham nahwu dia karang kitab nahwu. Jadi orang ahli uzlah ni pun dia juga buat satu karya-karya dalam pemahaman cara terbaik untuk dia menuju ke hadratillah di dalam alam rohani itu macam mana. Baik, itu dia kata di surat orang di sini maknanya para alim ulama, bukan orang macam kita ni, kita tu nak baca nak puasa itu dia. Di surat orang yakni para alim ulama akan segala ilmu dan ditabit akan dia, apa maksud ditabit, yakni dibuat kaedah-kaedah yang tertentu di dalam ilmu tersebut. Fiqh ada kaedah dia, nahwu ada kaedah dia, tasawuf ada kaedah-kaedah dia juga. Baik. Kemudian yang kata dia, maka mengaranglah oleh segala fuqaha dan usuliyun akan ilmu fiqh dan ilmu usul. Untuk fiqh kan ilmu fiqh, kalau tu dah usul kan ilmu usul masing-masing. Nah, masing-masing bidang. Walhalnya mambang ataupun tempat ambilan bagi ilmu ni hanyalah satu sahaja, iaitu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Nah, sebab tu benda ni
Yang berlaku khilaf apa ni kadang-kadang orang mutaakhirin, walhal orang mutaqaddimin tak ada apa. Khilaf itu sebab khilaf di sisi pandangan. Kau ni nampak lagu tu, kau ni nampak lagu, tapi di segi hakikatnya tidak ada khilaf. Sama kan? Sebab kita ikut jalan ni pun sampai, ikut jalan tu pun sampai. Kemudian kata dia, dan beberapa laki-laki daripada mereka itu yang ahli tasawuf akan jalan ibadah mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Jadi mengalanglah pula oleh beberapa laki-laki. Maksud laki-laki ni yakni orang yang sampai maqam yang tertentu di dalam tarbiyah rohani. Bukan laki-laki ni malahu zakat, bukan itu. Nah, laki-laki makna orang yang sampai dalam maqam yang tertentu di dalam tarbiyah rohani. Dia boleh buat begini. Dia boleh puasa sampai 3 bulan berturut-turut. Apa benda yang dia buat sampai begitu kuat sekali roh dia. Dia cerita, saya ni boleh puasa kerana saya buat macam ni. Kau ni pula, dia boleh jaga malam sampai tak tidur. Lepas tu dia cerita, dia boleh jaga malam pasal begini. Kau ni pula, dia beritahu, dia kata saya dah dekat 40 tahun dah duduk sembahyang subuh dengan wudu sembahyang isyak. Dia cerita. Jadi waktu tu bila dia bercakap, hati dia tu dah mutamakkin ma Allah. Hati dia dah tetap dengan Allah dan tidak ada sama sekali unsur riya, unsur ujub, tak ada dah. Tu kita baru boleh makin 2 rakaat ya. Nak lebih pada jam belum. Nak tayu sekat kampung. Tu pun kita itu. Jadinya apa lagi ada 1,000 nak pakai. Apa hubungan tu zakat. Awal yang mutamakkin dia sebenarnya itu ya. Cuma bila dia cerita, dia panggil isyaratul ilahiyah, isyarat daripada Allah Ta'ala suruh dia buat, dia kena buat. Patut garang, dia garang. Patut mengajar, dia mengajar. Itu baik. Kemudian kata dia, apa mereka garang? Itu jalan ibadat mereka itu kepada Tuhan mereka itu, yang Allah. Dan mentabit. Apa maksud mentabit? Yakni membuat beberapa kaedah. Macam Imam Ghazali, dia buat satu kaedah dalam perjalanan rohani. Dia kata tak dapat tidak, siapa yang nak pergi dalam perjalanan rohani, dia mesti merentasi 7 cobaan-cobaan utama yang dikatakan sab'a aqabatin, 7 aqabah, 7 cobaan yang besar. Ya apa? Aqabah pertama lagi ni, aqabah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bila mu sampai tak aqabah ni, dia kata mu akan berasa macam ni. Pendek kata, bila kita tak berasa lagi, kita tak sampai. Bila kita berasa macam mana dia kata, kita dah dapat alamat dia. Bila mu dapat alamat ni, mu kena buat macam ni pula. Dia lebih kurang cerita ni macam pemburu harta karun dalam pertandingan. Pergi tani, saya cari pergi bawah atas. Dia kata, mu kena jalan kot ni. Bila jalan kot ni, lepas tu cangok naik ke atas, ada kertas dalam khabar lagi pula. Cari pula. Itu. Last sekali, lagi tak dapat apa. Itu bohong. Ni dapat. Jadi dapat. Pasal apa? Hadir bagi jalanan menuju ke hadratullah. Main orang lain pula, dia karang kita. Macam Ibn Athaillah. Dia beritahu pula, dia kata manusia ni duduk dalam 2 maqam di peringkat permulaan. Satu dikatakan maqam tajrid, yang kedua maqam asbab. Manusia bermula dengan maqam asbab. Apa maksud maqam asbab? Mana mesti ada sebab musabab untuk dapatkan sesuatu. Mungkin nak mengaji, mungkin nak semayang, nak dapatkan kenyang, mungkin nak makan, nak dapatkan tenang, mungkin nak rehat. Ini maqam asbab. Sebab tu bila dibawakan, dia kata iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyaka asbab min syahwatin khafiyah. Mu ni Tuhan letakmu tu di maqam asbab, tapi duk puasa nak pergi tajrid. Apa? Nak menyembunyikan diri daripada sebab-sebab. Mu tahu tak? Tu kerja buat lagu tu dia panggil daripada nafsu yang tersembunyi. Tu dia boleh mengaji dah sikit-sikit, tapi bila main mengaji bosan. Kalau macam ni kena mengaji banyak, kena tinggal pejabat-pejabat jual kereta semua, kita pergi duduk dalam pondok.
Nah, kalau duduk 6 pondok lagi mengaji boleh banyak, ni tak padan ni. Nah, walahan sambil mengaji, sambil buat kerja tak ada masalah apa dah. Ibadat boleh buat sempurna. Tapi hati tu dia rasa macam tak puas hati. Akhirnya dia habis kata, dah dia rumah duduk pondok. Dan 3 tahun tak ada kerja apa, dah cangkui pisang lah. Tak ada pasal-pasal ikut dia bagi. Nah, mana mu ni nak nanti maqam. Ada pula manusia setengahnya duduk dalam maqam tajrid. Mana dia boleh mengajar elok-elok, rezeki main tak mati-mati, tapi puasa tak puas hati lagi. Tak ikut ni bang kali kena buat bisnes juga bang kali. Dah, malah bawa orang pergi Mekah. Nah, buat-buat maju. Orang seronok, orang kata puas hati ikut tu orang ni. Lama-lama jadi Tok Syahdir ikut orang sejarah tak buat habis nama. Nah, pasal apa? Duduk mengajar elok-elok dah. Hati dia panggil duduk maqam tajrid, nak lari maqam asbab. Nah, hati wa iradatika asbab ma'a iqamatillah iyyaka at-tajrid inhitatin 'ala himmatil 'aliyah kata dia. Jatuhmu daripada maqam yang tinggi. Jadi semua ni dia panggil qawaid as-sufiyah, perjalanan ataupun perjamuan-perjamuan yang dibuat oleh ahli sufi. Dan pokok ni dia pun kata macam ni bukan sambil dia colek tinggi makan si mandi. Tak duk tenung pun nak karang kita apa nak buang. Dia bukan lagi tu. Nah, bukan kata dah dia ahli duduk sambil dia fikir tarik yang lupa di mana orang jauh kepada bangsa bantak teman-teman. Nah, lepas tu dia mau kita ada dan ambil kata kosong pen tak buat lebih dah. Dia bukan lagi tu. Dia mesti datang faidul ilahi. Mesti datang satu kemurahan Allah jatuh dalam hati dia. Maka ketika tu kadang-kadang dia karang, dia tak masa kata dia yang karang. Hak ni manusia tak tidur malam duk karang kitab dia tu. Tak tidur malam duk mati dia tu. Pasal apa? Pasal dia buat dengan anjakan daripada Allah Ta'ala. Jadi kaedah ni akan berlaku di sisi mereka. Bila mai satu marhalah, mereka rasa kalau aku tak bukukan, aku tak tekskan perkara yang berlaku pada aku, perjalanan rohani aku, satu masa benda ni akan hilang. Maka berlakulah satu proses. Kalau kita kata di orang putih satu revolusi. Nah, revolusi pembaruan lah, penciptaan lah, apa benda ni revolusi dalam agama, dalam mentajdikan umat ni bukanlah bermaksud pokok ni duk reka agama baru. Nah, macam Imam Ghazali bila dia duduk atas menara di Masjid Dabsyik tu, kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke Masjid Umawi, satu hujung dia panggil Zawiyah Al-Ghazaliyah. Di situlah Imam Ghazali lari daripada Kudus, Iraq, pergi ke situ. Dia menyembunyi lebih kurang 7 tahun. Dia karang kitab semua. Akhirnya dia ijtihad, aku buat agama baru. Maksud aku buat agama baru itu bukan aku ciptakan Islam yang baru. Tak ada Islam Rasulullah. Cuma dia menyusun segala kaedah manusia. Kalau dalam fiqh kena macam ni, kalau dengan tauhid kena macam ni, kalau dalam tasawuf kena macam ni. Jadi sebelum daripada penyusunannya, manusia bertarawuk habis. Kau ni kata pendapat, kau ni kata pendapat. Tak ada satu kawaid, tak ada satu kaedah yang meneguhkan sesuatu pandangan dia bagi. Inilah proses yang berlaku pada alim ulama. Dan kitab yang diperkarang itu bukan main daripada nafsu, daripada yang tersembunyi, bahkan main daripada ilham malaikatul mulhim. Dia panggil faidul ilahi, satu campakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kata dia, maka bermurah-murahlah Allah Ta'ala. Apa maksud bermurah-murah? Tak mahal-mahal barangkali. Tak. Maksud bermurah-murah yakni dengan kemurahan dan anugerah Allah. Bermurah makna anugerah Allah. Maka dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menggerakkan hati Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dan segala anggotanya bagi menghimpun akan 3 ilmu, fiqh dan usul dan tasawuf itu di dalam Ihya Ulumuddin. Menghidupkan Ihya makna menghidupkan segala ilmu agama. Maksudnya seolah-olahnya ilmu agama sebelum daripada kitab ini telah mati. Maksud telah mati, tidak ada satu sumber untuk kita ambil dengan bukti hujah yang kuat
melainkan setelah berlaku proses penyusunan dalam kalang-kalang kitab. Nah, maka Imam Ghazali Allah Ta'ala berikan satu kemurahan kepada dia, maka dicampurkan dia. Sebab tu cerita dia ni tuan-tuan, satu masa dia dah jadi tok guru dah. Nah, dekat satu madrasah. Nah, madrasah ahliyah, madrasah persendirian tu Imam Ghazali dah satu buku yang besar, boleh mengajar, bukan cara-cara orang, bukan kecil punya anak orang sakat. Tiba-tiba satu hari dia semayang. Nah, bila dia semayang, dia jadi imam. Adik dia jadi makmum, Ahmad ni. Lepas tu tiba-tiba adik dia yang ma'ruf tidak sealim dia ni pergi mufaraqah dengan dia. Bila mufaraqah dengan dia, maknanya semayang ikut mula-mula, lepas tu mufaraqah. Bila mufaraqah, dia tak puas hati, dia mengaduhai pada mak dia, kata Ahmad mengingkari keilmuan aku. Terang ni aku manusia ikut ribu-ribu, nak lawan aku lagi. Tak, zaman tu lah. Jadi akhirnya, maka bila dia mengaduhai kepada mak dia ni, mak dia panggil untuk balik ni, betul ke Ahmad hang ni apa hang bayar jadi imam? Ikut sekat, lepas tu hang tak ikut. Ya, mak, betul. Sebabnya pasal faham apa? Tahu mana tempat tak betul semayang? Tak tahu, dia kata saya nampak atas kepala dia darah pun. Bila darah ni nak semayang, dia najis. Tu yang saya tak ada semayang dia. Mak dia beralih kat Imam Ghazali. Betul ke atas kepala hang darah? Tak ada apa, tak tengok sobat, tak ada darah baru. Nah, tak ada apa. Lepas tu kata Ahmad, darah lain kot. Nah, kata Imam Ghazali, darah nama. Dia kata, apa benda yang hang fikir nak semayang tadi? Ada. Aku fikir masalah haid dengan nifas, tak selesai masalah. Sakit kepala-kepala sampai dalam semayang, aku guna fikir. Itu. Nah, cuba tengok. Ahlillah, orang muka syafah ni, sampai hatu pun dia nampak. Nah, sebab tu bila orang berwuduk ni, dia tengok dia anggota tu penuh dengan nur. Walaupun tuan tu hitam pakai warat. Nah, tapi bila dia tu berwuduk, macam Sayyidina Bilal bin Rabah, dah, ahlillah yashummu raihatul wuduk. Dia bau bauan wuduk dia bau. Nah, kita tak bau. Bau belum busuknya bau. Tak mandi pahari. Nah, lepas tu, duduk tak lama dia termenung. Dia fikir, Ahmad ni dia pergi boleh ilmu tak mana sampai dia boleh scan x-ray komputer tu. Akhirnya dia tanya adik dia, hang pergi mengaji tak mana kan? Sampai ilmu ni hang boleh? Dia kata ada satu orang tahtal jami', dia duduk di bawah masjid jami' dekat tangga. Hak tu untuk aku. Sifat dia macam mana? Sifat dia sekian. Dia bagi sifat tepat. Maka Imam Ghazali pun pergi cari. Pergi cari, tengok tukang jahit kasut. Nah, tukang jahit kasut, tukang polis kasut. Yang mana pernah satu masa Imam Ghazali pakai kasut di kaki. Kasut tu dihuluk kepada kawan tu, suruh kawan tu lap. Pasal dia orang alim. Nah, Imam Ghazali pergi tengok, jatuh tersebut. Ya Allah, hebatnya kawan ni. Aku duk makan, duk jahit kasutnya. Akhirnya daripada dia Imam Ghazali berguru ilmu hakikat, maka dia letak jawatan, resign 24 jam daripada mudir sekolah tu, lari berazlah. Di situlah bermula pengembangan ilmu dalam ijtihad dia. Akhirnya dia berpindah pergi ke Damsyik, duduk di satu penjuru masjid dipanggil Zawiyah Al-Ghazaliyah. Di situ dia mula mengarang. Sebab itu ulama kata ilmu mantiq sebelum daripada Imam Ghazali tak boleh mengaji. Kenapa? Kerana ilmu mantiq dia bercampur dengan ilmu falsafah, menyebabkan kalau kita mengaji rosak otak kita. Sebab itulah Imam Ghazali itu sendiri pernah berdebat dengan satu ulama Mu'tazilah yang hebat. Bila berlaku perdebatan tu, sebabnya ulama ni dia hebat tak hebat ni, bila dia mengalahkan orang, dia akan pengaruhkan orang supaya ikut fahaman dia. Nak jadi macam waktu dia Imam Ghazali kecil lagi, kekuatan pemikiran Imam Ghazali kuat. Berdebat main kata ulama. Bila dia berdebat dengan tuan tafsir Kasyaf ni, tuan tafsir Kasyaf ni, bila dia berdebat,
hari pertama ni, waktu tu dia kecil lagi, sebelum dia muda macam cerita ni. Hari pertama ni semua orang awam boleh faham apa benda yang dia cakap. Hari kedua, tinggal orang yang boleh baca kitab, tak ada baca kitab tak erti lah. Hari ketiga, tinggal orang yang alim-alim, tak, hak baca kitab tak alim pun tak faham apa sekarang dah. Hari keempat, hak faham istilah apa, tinggal tutup balik je. Apa benda yang dia bercakap. Hari kelima, tak ada siapa boleh faham. Hak faham lepas dua. Akhirnya hak seorang tu kalah. Imam Zamahsyari nama dia. Zamahsyari ni kalah. Bila Zamahsyari kalah, orang tanya, ma wajadtuka al-Ghazali, apa yang dapati Ghazali? Wa saghir, walakin a'anna Allah alaihi fa ghalaba ala dhalik. Dia kecil ya, tapi Allah Ta'ala tolong dia untuk mengalahkan aku, maka aku kalah. Orang tanya Imam Ghazali, apa pendapat tentang Imam Zamahsyari? Wa rajul alim kabir, walakin dan ma'unatillah ma'i. Dia ni orang hebat, tapi penolongan Allah Ta'ala ada dengan aku. Akhirnya dia kalah. Sebab Imam Zamahsyari, ketua bagi pokok Mu'tazilah ni, dia kemanapun dia mendahului pemikiran. Benda apa yang sesuai dengan pemikiran hujah kuat, maka dia akan habis. Quran ikut pemikiran, bukan pemikiran ikut Quran. Tapi dia hebat. Katanya satu ulama di antaranya perbuat i'tiqad bagi pokok Mu'tazilah ni, di antaranya hamba memiliki perbuatan dia sendiri, tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita kuasa, maka kita lah yang berkuasa. Kita nak buat benda tu, kita nak buat Tuhan tak ada kena-mengena. Kita ni af'alul ibad, perbuatan hamba ni, walaupun Tuhan bagi kemampuan apa semua ikhtiar, tetapi berlaku itu dengan izin Allah. Kalau Tuhan tak izin, tak akan berlaku. Sebab itulah akhirnya katanya Imam Zamahsyari juga bertaubat bila mana dia tu berkahwin dengan seorang anak kepada Tok Guru yang sakit. Tok Guru, anak Tok Guru yang memang hebat juga lah zaman dulu lah, zaman tak ada lagi ni, zaman dulu. Jadi Tok Guru ni dah hasuh anaknya cukup bagi power hebat-hebat bagi kahwin. Bila bagi kahwin, biasa berlakulah hubungan suami isteri. Lepas tu bini dia nak lagi, nak sampai lembek. Imam Zamahsyari tak rapi lah kalah. Bila tak rapi dia kalah tersadar lah. Dia kata lagi dia, kalau kita ada kuasa, mesti kita kena kuat lagi. Akhirnya daripada sini dia bertaubat. Maknanya kita manusia, kita tak ada apa-apa dengan izin Allah Ta'ala. Sebab itulah kisah-kisah yang sebegini biasanya berlaku para alim ulama. Macam Imam Ghazali, bila dia lari, maka dia karang balik segala kitab-kitab yang melibatkan ilmu tauhid, yang melibatkan ilmu tasawuf, yang melibatkan ilmu fiqh. Kenapa? Dia tadwin, penyusunan balik semua dengan nasnya, dengan hadisnya, dengan kaidahnya apa semua. Sebab itulah Imam Ghazali dikatakan hujjatul Islam, kerana falsafah Al-Ghazaliyah diterima di timur dan barat. Orang tak pun nak ingkar budaya pemikiran dia. Jadi dia buat semua ni dalam bentuk satu kaedah dalam kurun yang ke-6. Maka kurun ni kurun berlaku penulisan kitab-kitab. Daripada kaedah dia buatlah ulama dia ambil kitab dia, bila baca-baca tabik pula kaedah bila baca. Sebab itulah dia bagi proses ni dibuat dalam mentabik ataupun membuat kaedah-kaedah. Kerana mereka nak boleh buat benda ni, mereka terpaksa lalui dulu. Macam mana doktor, bila dia buat satu-satu ubat dia tak boleh dipasarkan di pasaran, melainkan mesti dicoba. Dia coba dekat cikui lah. Dia ambil orang gila akan pergi makan, tak ikut nak. Yang pentingnya sebelum dikeluarkan untuk orang awam makan, mesti dicoba dulu. Jadi mereka ni berlaku percobaan rohani di sisi mereka. Macam mana Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imamuna mazhab Syafi'i, dia nak keluar kawaid dalam bab haid, nifas dan istihadah. Tiap-tiap negeri yang dia pergi, dia akan kahwin dengan perempuan itu. Pasal benda ni melibatkan dengan diri perempuan. Sebab tu orang perempuan sendiri biasa tidak alim dalam bab haid, nifas dan istihadah. Walaupun benda duduk kat tubuh dia, biasa yang alimnya lelaki-lelaki. Dia boleh tahu. Dia tahu hak ni darah ni macam ni, hak ni darah ni macam ni. Sebab dia mengkaji dan benda ni ada kaedah.
Maka terbitlah bila macam ni sifat darah awam macam ni, jawapannya macam ni. Saat dia keluar, saat dia berhenti, terbit pendapat ni, saat terbit pendapat ni. Semua ni biasanya orang lelaki lebih alim daripada perempuan. Hak mengaji lah, kalau tak mengaji bodoh seperti tu hak mengaji cerita ni. Dan kalau tak mengaji seperti tu. Jadi kaedah ni lah yang dibuat oleh alim ulama sebagai karya-karya penulisan yang cukup bernilai untuk akhir zaman. Sebab tu bila orang dia hafal, dia melalui perjalanan rohani. Macam mana saya cerita kat tuan-tuan minggu lepas, saya jumpa satu orang. Dah, barangkali dia jumpa profil saya ni. Dia kata kita cari rumah apa semua. Dia beritahu kami dari tarekat sekian-sekian nak jumpa dengan ustaz, nak bincang pasal kalimah la ilaha illallah. Saya pergi jumpa dia Kuala Lumpur. Dah, di perpustakaan negara. Dah, dia cerita apa dia ni kalau mati selap langkah konkret tu dia. Saya kata sakit. Lepas tu burung berhenti habis orang. Bila dia cerita, usah ke saya, anak tu lihat ni aku gelap. Balik dia kata, tak tahu, tu saya tingkap aku. Sebab tu, mana boleh kita nak masuk ke di alam roh, perjalanan rohani, kita tak lalu jalan yang mereka lalu. Kita buat kaedah kita sendiri. Boleh tak begitu? Buatlah tengok hak jadi sengit-sengit tu betul. Dia pernah payah pun. Hak nak jadi sengit, kes tu aduh, suara-suara motif puasa. Saya buat ni. Saya tu suaranya. Tak mau cakap dengan orang lah. Tak boleh duduk. Sopan tu buka duduk. Kalau jalan dulu. Dia tak lama dia gila lah kalau. Alamat gila ni dia banyak tu lain. Betul ni kita kena cermat. Kalau nak mengaji, pergi cari tuk guru hak kita boleh siasat. Yang dia ada boleh baca kitab, dia mengaji dengan siapa budak ni. Sebab tu kita tengok Syekhul Tariqah, orang yang memimpin tarikat ini, dia dipimpin. Dia dipimpin. Sebagai contoh kita tengoklah kelahiran Sultan Muhammad Al-Fatih bin Sultan Murad. Berjaya dia ni dalam kempen pembebasan kota Konstantinopel dalam kerajaan Byzantium bukan satu kebetulan ataupun berbetulan, bukan. Dia lahir dengan perancangan yang cukup hebat. Bila Nabi beritahu dalam peristiwa peperangan Khandaq, sahabat sakit ikat pokok dengan batu korang lubang, Nabi beritahu satu masa kota Konstantinopel akan dibebaskan. Sahabat terkejut. Kita baru nak perang dengan Quraisy, Nabi kata mu kerajaan Rom, Islam Nabi dah. Kita baru nak korek lubang. Korek lubang tak ada masalah ni. Lepas tu Nabi kata, raja yang memimpin waktu itu adalah sebab baik raja, dan tentera yang menjadi pengikut dia adalah sebab baik tentera. Bila Nabi kata macam ni, kerajaan Empire Islam lepas tu pakat pulun nak lawan. Takut-takut Nabi kata kena kat dia. Raja sebab baik raja, tentera sebab tentera. Lawan Umayyah, buat dia terjun. Abbasiyah baca kepala. Tak boleh pergi. Walaupun Khalifah Harun al-Rashid. Akhirnya lahirlah seorang engineer yang melahirkan dua orang arkitek di bawah dia. Engineer nama Syekh Basham Wali. Dialah yang melahirkan Sultan Murad sebagai pemimpin dan Syekh Syamsuddin Al-Wali sebagai ulama. Irtibat dua ni, cantuman dua ni daripada tangan dia terbit Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka dialah laki-laki di belakang tabir yang memainkan peranan untuk melahirkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia ni orang panggil apa? Man behind the curtain, betul ke? Jadi dia tengok ni bukan cerita seronok-seronok. Lahirnya dia dipimpin. Waktu umur dia 7 tahun. Syekh Syamsuddin kata, anak tuanku kena buat dulu. Pergi belajar bahasa ni. Pergi cari orang ahli fizik, kimia, biologi, mengajar dia. Lepas tu bagi sebatang pokok, suruh dia tanam. Nak bagi setting betul buat macam mana. Kalau batu berat sekilo, suruh dia balik. Dia pergi tanam tangan kanan, tangan kiri pergi jauh mana. Sampai peringkat umur dia 17 tahun, pok dia tak mati lagi. Syekh Syamsuddin kata, tuanku kena letak jawatan. Pasal bagi anak mentah pula.
Bila dia ambil tanpa hutan, gelap habis. Kaisar Raja Rom, habislah Islam. Kita ratak mentah-mentah. Pasal apa? Budak mentah-mentah negara. Dia hanya ambil masa 3 tahun untuk pacak kepala Byzantium. Nah, cuba baca sejarah orang yang hebat-hebat. Ini budak tak duduk kerja, tata pencen jadi syekh tarekah. Oh, haji. Banyak saya di Kuala itu. Dah. Tak tahu dengan sopan ke apa. Tak ada 2 bulan dah penuh terima di Pulau Jawa. Balik dekat pomprang lalu. Dah ngaji. Benda ni kena ngaji. Nah, nak cakap satu kajian tak boleh lah, tapi nak buat tak boleh. Sebab itulah kita tidak akan mendahului ulama sama sekali. Mereka ni dah picuh ke depan daripada kita. Orang kata nak advance pergi ke depan dah. Nah, mereka tu mana halang kita baru nak mangkak, tentu kita nak pintar. Tak betul ni. Nah, kalau mereka dakwah betul, itu mereka punya masalah. Nah, ini benda yang kita kena faham. Baik. Kemudian dia kata dia, maka jadilah ilmu tasawuf pada ketika itu mana? Hasil daripada karangan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, daripada jumlah ilmu agama Islam yang ditabit, yakni dijadikan kaedah-kaedah tertentu akan ilmu tersebut. Mana? Dengan beberapa dalil yang dikeluar akan ilmu tasawuf ini daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat mari dia. Nah, kemudian daripada bahawa adalah ia bagi habis. Kemudian daripada bahawa adalah ia ilmu tasawuf bagi semata-mata ibadah jua kepada Allah. Nah, jadi kita yang duk mengaji pomra sifat 20 untuk beribadah. Yang kita duk mengaji pasal sifatus salatin Nabi, sifat sembahyang Nabi untuk ibadah. Kita sucikan hati untuk ibadah. Pendek kata, 3 ilmu ini menjuruskan kepada satu titik. Apa? Titik rububiyah. Selesai masalah. Betul kalau kawan tu kata dia mengaji tasawuf sampai naik maqam zuhud tinggi gaib sampai sembahyang tak kena, puasa tak kena, tasawuf kepala otak begitu. Nah, jadi pendek kata tasawuf dia lebih dari Nabi pula. Nabi sembahyang bekak kaki-kaki ni. Nah, ada lah betul juga. Pasal apa? Pasal dia kata hati kita dari mana kita duk nak angkat takbir Allahu Akbar, duk masuk benda hak bukan lintasan pelik-pelik, waktu tu syirik kufur yang bersangatan akan berlaku. Pasal dalam duk sebut nama Tuhan kita ingat benda lain. Lepas tu kita tengah sembahyang. Oh, dia cukup tu dah. Nah, saya ada seorang ahli keluarga di Pahang. Nah, jadi dia pergi mengaji benda-benda yang tadi. Mengaji elok kalau mengaji. Dia sampai satu maqam yang tertinggi. Sembahyang tak wajib. Nah, kerana apa? Kerana proses penyucian hati itu diperlukan. Lepas tu kena meratib apa semua. Nah, tu. Nah, kan dia ni pun memang orang tak sembahyang lah. Nah, bila sebut sembahyang tak wajib, memang kena elok lalu. Tapi dia balik tanya ayah dia. Dia tanya, "Pak, saya ni lebih mengaji satu tempat." Nah, lepas tu dia panggil ayah lah, untuk guru tu. Ayah apa kata sembahyang tu tak wajib. Pasalnya begini. Jadi pak dia pun orang tak sembahyang lah. Tapi cara jawapan pak dia tu yang ajib sikit. Pak dia kata, "Mat, aku rasa tok guru tak betul. Pasal apa? Walau aku tak sembahyang, mu tak sembahyang, tapi tok ini kata ramai orang Islam pakat sembahyang." Kalau itu mu jangan mengaji kan. Kamu jangan mengaji. Dia tak apa, kata haram dia tak betul. Cuma dia kata, aku dah tengok ramai orang sembahyang. Aku tengok masjid orang sembahyang, surau orang sembahyang. Nah, puak tak sembahyang, puak mu kan. Kalau itu mu jangan mengaji. Berhenti tu pun tak sembahyang juga. Tapi tak mengaji je lah. Tu. Pasal benda ni dia nak pangkat manusia ni tuan. Baik. Maka diketahui daripada segala perkataan yang tersebut itu mana
uraian tentang tasawuf menjuruskan kepada ibadah. Dan dia ada dalam tauhid, tasawufnya ada dalam fiqh, ada betul. Nah, akan bahwasanya tiada faraq. Apa faraq? Yakni perbezaan antara mazhab Sufiyah itu apa? Jadi antara ulama tasawuf dan barang yang atasnya segala fuqaha daripada segala hukum ibadah mereka itu kepada Allah. Tak ada beza. Cuma kawan ni tasawuf dia cakap soal hati. Kawan ni tok pekah cakap soal hukum musmayang. Bila tak takbir macam ni markah korang. Nah, bila tak baca doa di Twitter markah korang. Pasal dia tok pekah. Dia cakap begitu. Bila mu sembahyang tiba-tiba kunut pun tak baca, mu kena sujud sahwi pasal mu tinggal sunat abad. Nah, jadi mai tok tasawuf pula dia tak mau nak cakap begitu. Sebab tu Imam Ghazali dia antara rukun sembahyang dia apa? Orang lain tahu rukun sembahyang tak 13 Nah, paling-paling banyak 18. Pasal duk kira tamak-ninah tu rukun. Dalam sujud tamak-ninah, dalam rokok duk antara dua sujud, dak i'tidal. Dah jadi 5. Jadi 5 campur 3, 5 campur 13, 18. Imam Ghazali hitam lagi dua. Mana? Yang pertama niat keluar sembahyang. Nah, yang kedua khusyuk dalam sembahyang. Jadi 21 rukun sembahyang di sisi dia. Sebab tu Imam Ghazali di sisi dia, kalau kita sembahyang seorang tu khusyuk, lebih baik kita sembahyang seorang daripada sembahyang berjemaah. Pasal apa? Pasal khusyuk ni dia punya sedap, tak boleh bayar dengan duit. Nah, kita pun khusyuk juga. Bukan kata tak masuk. Cari yang nak kunci sepagi tak lupa. Tak tahu nak angkat-angkat takbir nampak lupa dah pakai sebab. Tapi jelas terus lagi. Nah, tu. Ni. Sebab itulah khusyuk ni penting. Maka dia pun membicarakan pasal hati. Lepas tu dia sebut, mu yang semayang ni tak ada macam ni. Pasal mulut makan benda tak elok pun. Nah, lepas tu mulut mu cakap, hati kau lain. Pasal mu ni duk cakap Quran. Nah, kapasiti membaca Quran tu terlalu sikit. Dengan kapasiti mu duk cakap benda tak elok. Hak tu percakapan apa ni. Jadi ala kulli apa yang dibahaskan oleh ulama sufi adalah untuk membaiki apa yang telah ditetapkan oleh ulama fiqh. Mana? Hak dia kata sembahyang ini. Nah, jadi apa yang dibahaskan oleh ulama sufi nak mengukuhkan apa yang telah diiktikadkan oleh ulama usul. Jadi antara ilmu ni kalau kita tengok asalnya tidak ada perbezaan. Sama sekali kerana ketiga-tiganya nak menjuruskan ibadat manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Situ tempat hidup dia. Jadi tak ada sebab kau ni pekor kata kau orang tasawuf kata kau orang usul. Nah, itu orang tak cerdik dah dia panggil. Nak kata apa semua ilmu nak menjuruskan kepada kita nak buat amal ibadat. Baik. Kemudian dia kata tetapi bahawa sungguhnya Sufiyah, yakni ulama sufi telah mengambil mereka itu bagi diri mereka itu. Apa maksud mengambil? Mengambil makna menjadikan. Ulama sufi ni mereka menjadikan diri mereka itu atas jalan ikhtiyar, atas jalan terlalu cermat dan halwa, mana keinginan hati yang kuat untuk pembersihan. Itu sebab dia ni lebih kurang menyendiri sikit. Pasal dia comat, dia tak mau campur dengan ramai-ramai sana. Dia cakap pun 3-4 kata sudahlah. Dia buat kerja pun patut-patut makan sudahlah. Nah, tapi bila dia dah mutamakin sungguh, waktu itu memang dia pulul zakat. Pasal apa? Dia dah Tuhan buka ain mukasyafah, dia tahu benda ni boleh, benda ni tak boleh. Di peringkat permulaan, halupa ihtiyat dia dalam jiwa dia terlalu kuat. Nah, menyebabkan dia nak cakap sepatah pun dia cemas. Nah, tu pekah je kerana hukum dalam apa? Aku kan mengatakan orang aku ikut suka aku mulu-mulu tu. Cakap dia. Nah, dia duduk situ. Nah, jadi bunyi tu kasar lah sikit. Nah, tu usul pula dia kira akidah dia. Dan betul sebab tu pula adalah nyok semata, tak ada kira dah. Nah, sebab tu puak ni dibahas semua. Nah, puak ni kata, tu puak ni kata. Bila main tang sufi,
dia agak kudu. Dia bagi satu proses dalam pengheningan. Nah, hening ni maknanya kita tengok satu benda tu tenang tak? Tu sonok tu. Nah, sebab itulah jangan orang yang boleh mengajak kitab-kitab sufi melainkan orang yang menjiwai ilmu. Kalau dia tak menjiwai ilmu, dia mengajak boleh tapi tak sedap. Boleh dia mengajak tapi tak zoom dia panggil. Tak masuk, tak melekat elok. Kerana apa? Kerana ilmu dia bagi satu penterjemahan dalam sebuah kehidupan. Nah, macam mana kita berurusan dengan isteri kita, isteri yang tahu urusan untuk lelaki, kita nak tarbiyah anak kita. Nah, sebab itulah orang yang biasa duduk di sini, kehadiran dia menyukakan semua manusia, kehilangan dia satu hilang kepada semua manusia. Nah, sebab orang terasa. Nah, tapi kalau kokak balik, wek tak apa. Nah, ini benar gitu. Jadi maknanya mereka ni ambil ihtiyat. Ihtiyat mana ambil satu benda yang cukup cermat untuk buatkan satu-satu kenyataan. Cermat. Baik. Dengan barang yang lebih kuat daripada segala masalah yang diikhtilaf, yang diperselisih pandangan, dia akan masalah dia ambil yang terlebih cermat. Bila masalah ni ulama ni kata macam ni, masalahnya ulama ni kata macam ni. Bila dia cermat, dia kena meraihkan perbezaan tersebut, mesti dia ambil benda yang terbaik di antara dua masalah tu. Dan mereka itu ahli sufi serta ijma'. Apa maksud serta ijma'? Serta bermuafakatan ulama. Apabila ulama menetapkan satu kaedah ini, kita kena pakai lagu ni saja, maka ahli sufi walaupun bukan bidang dia tidak akan engkar sama sekali. Tak engkar, tetap dia akan ikut. Sehabis-habis tuntut, mana sehabis-habis mengikut. Dia bagi tuntut, mana mengikut. Habis-habis ikut, dia tak engkar. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui, kata mu'alif. Itulah hasil intibati yang dia nak beritahu kepada kita dalam satu muqaddimah. Nah, sebab tu bila orang faham, perjalanan dia tu akan jadi elok. Sebab tu dia berasa pasal Allah Ta'ala sudah bagi satu jazbah, satu magnetis, satu daya tarikan. Kerana sini dia berasa talazim, rasa sedap dengan ilmu. Allah ni dan dia katakan ilmu. Bila cuti lebih sikit, puasa lama, selima tak kenyang. Dan itu bila orang tak puasa, ngaji pula dah cemuk ngaji. Bila orang yang puasa cintakan ilmu, cuti 2 hari tak ngaji, dia puasa macam 2 bulan. Menggelisah, nak tunggu cabai pun tak nampak. Itu pasal apa? Saya nak ngaji, nak apa saya? Waktu tu ngaji ni dia panggil sedap. Mengaji dia panggil lazat. Kenapa? Dia dah dibuka oleh Allah Ta'ala laluan yang sebenar. Dia nampak tak? Macam mana orang yang mengaji, daripada tak reti apa, tak tahu dia reti, tak tahu dia berasa macam dia tu dah nak boleh mengajar. Dia boleh tak tidur malam. Dia tak tidur malam pasal dia tak berasa nak nampak lah, nak nampak. Jadi habislah mukadimah yang menceritakan pasal perjalanan ilmu supaya kita faham. Ambil dari tentang zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, lepas tu macam mana dia melarikan diri, lepas tu berlaku proses revolusi kerang-kerang kita, akhirnya penghamburan kita, dan akhirnya menciptakan kaedah, dan akhirnya jadi satu kaedah yang tepat. Orang ulama sufi sebenarnya tidak ada bertentangan pada hakikat dengan fiqh ataupun dengan usul. Andai kita berlaku perselisihan, itu hak lahiriah sahaja, hakikatnya tidak ada. Sebab itu bila pahaman-pahaman ini benda hak batin kita keluarkan main, benarnya terkadang menjadi bahaya. Terkadang menjadi bahaya. Macam mana dalam jemaah kita baru ada seorang tanya kepada ustaz, macam mana pahaman wahdatul wujud, al-ittihad wal hulul. Saya nak cerita benda ni panjang. Jadi saya buat kesimpulan tadi, ada masalah boleh kita bincang. Pasal ringkasnya al-ittihad wal hulul ni satu pandangan ulama sufi yang mengatakan alam ini adalah satu fata morgana, bukan ada Allah.
Kerana kembali kepada asal kejadian alam mari daripada tak ada. Maka kita ni hakikat kita sebenarnya ada, tapi ada dalam tak ada. Pasal apa kata ada dalam tak ada? Pasal kita ni boleh bila-bila masa tak ada. Boleh bila-bila masa nak tak ada, kita tu boleh. Tuhan tahu kalau nak pergi mati, kalau nak apa. Jadi bila tilik pada situ kita ni tak ada. Nah, betul dia kata yang ada hanya Allah. Maka bila dia tengok sesuatu di sana semua dia nampak Allah, nampak Allah. Nampak di hati. Tiba-tiba bila dia bercakap di mulut, maka dia akan salah. Macam mana berlaku pada Hallaj. Nah, Hallaj bila dia dah kuatik, dah sok, dah rapat dia dengan Tuhan, akhirnya terterbit di mulut dia. Ma fi ummi illallah wa ma fi jubbati illallah anallah. Tak ada dalam poket baju aku melainkan Tuhan. Tak ada dalam jubah yang aku pakai pun melainkan Tuhan. Lepas tu aku rasa akulah Tuhan. Oh, dia betul tak ikut lalu. Bila mufti bagi hukum bunuh, kata dia orang bunuh dah dia. Bila bunuh dia, pancung dia ni, maka darah yang keluar daripada tubuh dia, semua manusia yang hadir di hari pembunuhan dia tu dengar berkhatik la ilaha illallah, la ilaha, darah yang keluar. Mana hukum syariat kita kena kata salah dalam cakap betul. Nah, tapi dia bercakap betul waktu hal dia main, kelakuan dia main, dia tak dapat nak jaga dia. Nah, sebab itulah bila wali ni dia main wali majzub ni, kita tinggalkan keadaan dia, dia ambil tulis dia. Nak minta suruh dia jampi kat tawak pun tak boleh. Takut dia bercakap hal lain, kita minta dia lingkup pada kita ni. Lah, kita mana tahu keadaan dia. Kalau nak minta yang tawak jampi buih ludah tokoh, pergi cari hak mutamakkin, hak kuat dalam wilayah. Nah, itu tak apa. Baik. Semua qala faslun al-fasl al-awwal fi an-nusus allati tu'khazu minha hadzal ilm. Ini bermula ini fasal yang pertama, sebab dia kata bila habis satu muqaddimah ada 4 fasal. Bila 4 fasal, satu khatimah dalam kitab ni. Nah, ini baru tu fasal pertama, Ramadan masuk juzuk kedua lah kali ni. Nah, pada menyatakan beberapa nas yang diambil daripadanya nas maknanya bukti ataupun hujjah-hujjah. Nah, nas makna bukti ataupun hujjah-hujjah yang diambil daripada Al-Quran. Mana ayat yang mengatakan begini? Nah, itu yang diambil daripadanya akan ini ilmu sufi, tasawuf. Ketahui olehmu bahwasanya segala nas, segala hujjah yang menunjuk ia atas ini ilmu, iaitu amat banyak. Nah, setengah daripadanya ayat Quran yang menunjuk ia ayat atas wahdahu ta'ala, atas esanya Allah Ta'ala pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Mana? Iaitu firman Allah, alhamdulillah. Nah, itu kalau kita mengaji, lah alhamdulillah, nak puji Tuhan ni. Dan Allah kena mengenal dengan satu pada zat, satu pada zat. Jadi orang ahli sufi, Tuhan akan bukakan Al-Quran kepada mereka dengan fahaman sufi. Macam mana satu ayat cerita kita kena puji Tuhan, tiba-tiba dikatakan ayat ini nas dalam tasawuf pada menunjukkan kata Tuhan itu satu pada zat dia, satu pada sifat dia, satu pada perbuatan dia. Tak kepening gitu. Jawabnya tak pening kalau hak arti. Hak tak arti, itu pening tu. Situ. Nah, jadi maknanya macam mana dia boleh jadikan kalimah alhamdulillah sebagai nas, sebagai bukti menunjukkan dalam sufi, kata ini ayat menunjukkan ayat aqidah. Jadi bila kita faham tak ayat aqidah macam mana, alhamdulillah, segala puji-pujian banyak lillah, hanya bagi Allah satu, bukan bagi yang tu, bukan bagi yang ni. Bila hanya bagi Allah, menunjukkan Allah Ta'ala tu satu. Nah, bila Tuhan tu satu, mesti dia bersifat dengan segala sifat yang hebat. Nah, bila sifat yang hebat, mesti sifat dia juga satu. Dah, yang kita bilang sampai 20 kok mana?
kata satu. Maknanya setiap jenis sifat itu satu saja. Sebagai contoh, sifat kudrat. Kudrat Allah Ta'ala hanya satu, ulama tauhid apa? Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan segala-gala yang mawjud dan yang ada pada alam ini dengan sabit ada pada Allah Ta'ala satu sifat kudrat. Apa beza dengan kita? Kudrat kita berbeza. Kenapa dikatakan kudrat kita berbeza? Kerana sebagai contoh, kita menulis menggunakan tenaga. Nah, berapa kalori tenaga yang kita gunakan untuk menulis? Nah, kalau sukat timbang berapa miligram? Nah, baik, tenaga yang kita gunakan untuk menulis, kita tak boleh guna tenaga tersebut untuk menyangkui pokok ubi kayu. Nah, andai kata tenaga yang kita gunakan untuk menulis diguna untuk cangkui pokok ubi kayu ni, tak terangkatlah cangkui. Pasal kita tulis guna tenaga banyak mana. Baik, tenaga yang digunakan untuk cangkui ubi kayu ni tak boleh guna untuk menulis. Kalau guna, hancur kita patah pen habis. Nyanduh kita lagi. Maknanya tenaga yang berbeza. Jadi tenaga yang tu lemah tak boleh pakai di sini, tenaga sini lemah tak boleh pakai di situ. Bila ada istilah lemah, mustahil Allah. Maka Allah Ta'ala kudrat dia satu. Macam mana? Wallahu a'lam. Jadi mana tak? Akidah kita selamat kat situ. Sebab tu dia boleh apa? Kata zat satu, sifat satu, perbuatan dah Tuhan buat lagi, buat segala-galanya. Macam mana saja ulama kata, walaupun banyak perbuatan menjuruskan kepada yang buat dia satu, wallah. Nah, kalau gitu ayat ni dipaham daripada menunjukkan kata Allah Ta'ala itu satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Jadi bila kita faham di situ, sedap tak hati kita nak sembah Tuhan. Puas hati selalu kehebatan Tuhan. Maka di sanalah dikatakan ada tajridul ilahiyah, menyucikan segala sifat-sifat ketuhanan daripada kekurangan. Nah, sebab itu di sini hujah sufi pun ada, di sini hujah fuqaha pun ada, di sini hujah tauhid pun ada. Kita faham daripada ni, maknanya tiga ilmu ini ada rangkaian di antara satu sama lain. Situ tempat duduk dia. Baik. Kemudian kata ya, bermula segala jenis kepujian itu tertentu bagi Allah semata-mata, tiada bagi yang lain sekali-kali. Alhamdulillah. Dan segala pujian bagi Allah. Dia boleh jadi nas bukti dalam ilmu sufi. Yang keduanya, Rabbil Alamin, ialah Tuhan yang menjadikan sekalian alam dan yang menterbiah dan yang memerintah agar mereka itu alam. InsyaAllah sampai masa kalimah Rabbil Alamin ini dia panjang raya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La tawassal bil hubaba wal batu lil mustafaba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wat mujaba. Oh
عيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي فعسى تبرأ سقامي بالنسب والقرابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa man wala amma ba'd. Qala bermula ihsan itu berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya daripada segala yang disuruh itu dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun, jadi masuklah asy-syartus salis dan pembahagian yang ketiga min arkaniddin daripada rukun agama. Dan rukun agama bangsa syariat kita huraikan iaitu Islam. Rukun agama bangsa i'tiqad kita huraikan iaitu iman. Rukun agama bangsa hakikat kita nak masuk cerita iaitu ihsan ataupun tasawuf. Dah. Sebab itu sebelum nak menghalung dalam tasawuf ni, dia nak beritahu satu. Maqam ihsan hanya berada di sisi orang Islam mukmin sahaja. Lain pada orang Islam tidak ada maqam ihsan sama sekali. Walaupun zahirnya kita tengok dia buat berikan, tak berlaku boh di lembah Kelang. Allah pakat turun dan layak kelak. Nak bagi bantuan loteri kelak, bagi sumbangan, bagi apa semua ni, pakat bagi bantuan belakang ni, maka dia tak dikatakan ihsan. Kenapa tak ihsan lagi ni? Bagi duit, bagi berkat, tolong orang susah. Dah, tanah runtuh pakat mai korek seorang sikit cari harta pada orang, tolong orang, tak tanpa gaji, tanpa apa. Tetap agama kata bukan ihsan. Kenapa? Kerana dia kufur dengan Allah. Hakikatnya dia tu jahat. Apa kata jahatnya? Kerana dia tolong orang tapi diri dia sendiri tu dia tak tolong. Diri dia sendiri tu dia biar nak bagi terjun dalam lubang neraka. Itu yang kata jahat di situ. Jadi selagi dia tak mengucap dua kalimah syahadah, dia tetap tidak ada maqam ihsan walaupun dia buat baik. Dah, dia buat rumah seri kenangan, dah buat rumah ambil ilham, dah tak kira. Rumah anak yatim itu kata tak kira, dah dia bukan ihsan. Kenapa? Kerana dia mendedahkan diri dia kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita faham di sini, bila kita jumpa orang Islam walau bodoh, buruk, hina, kotor, susah macam mana pun, kena ingat dia ada satu kalimah yang boleh membebaskan dia daripada api neraka, dan kita juga ada kalimah yang sama, maka antara kita dengan dia adalah bersaudara. Jangan kita berhina, jangan kita pelekeh. Situ tempat duduk yang sebenar yang kita kena faham. Kalau tidak iman kita tak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Nah, macam mana kita nak jaga diri kita? Macam tu kita kena jaga orang lain. Jadi di sini
Maqam ihsan dia panggil maqam buat baik. Buat baik maknanya mesti perasaan kita buat itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan macam mana hati kita rasa sendirilah. Dan hati kita rasa sendiri itu baik. Dihabaq secara syariat, berbuat baik dengan makna mengerjakan segala perintah Allah. Contoh seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Mana daripada segala yang disuruh itu buat tadi dengan elok, dengan cermat, susu. Dah, betul kita tengok orang buat kerja dengan cermat tu elok. Walau lambat sikit dia cermat. Nah, tu sembahyang dia cermat elok. Ni lepas sembahyang bagi saya penat. Awaknya lihat tu imam. Tu imam pun sepi tak pada-pada. Nah, tu. Nah, 20 rakaat tak apa tengah jam habis. Selesai masalah semua. Tu. Saya ingat macam saya sembahyang di Syria. Duduk di Syria, mesti sejuk. Tak tu imam sana sakat, sembahyang tarawih pakai kut, pakai tie. Tu. Tapi suara semua sedap-sedap. Tapi kawan lah abang kita dah pertama kali sampai di Syria. Dia kata, Ustaz, mungkin sembahyang masjid tu. Masjid tu 20 rakaat tak sampai tengah jam habis. Dia sembahyang macam mana? Kita pergi sembahyang. Pergi sembahyang, betul semua. Lepas baca Fatihah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Allahu Akbar. Habis semua. Saya kata cempelah dia. Satu ayat nak bagi dapat khazlat surah. Cempelah habis kita. Likat speed tu kat 100 meter. Tu kena cabut lagi rupanya buat tu banyak baca Fatihah kena untuk imam. Pedekas speed kena untuk imam Fatihah, lepas Fatihah pada dua. Baik, jadi orang yang ihsan ni dia buat dengan cermat. Cermat sungguh-sungguh. Kita tengok elok, benar cermat dia benar elok lah. Baik, dia raikan segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Jadi seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala, seolah-olah kita duduk tawajuh. Sebab tu dalam sufi dia ada satu maqam, dia panggil maqam tawajuh. Sebelum dia sampai kepada maqam muraqabah. Tawajuh maknanya hati dia tu berkiblatkan kepada satu paksi saja. Tak sudah meletuplah kiri kanan pandangan dia takkan balik kerana dan jumpa jantung dia bergerak nak menghadap Allah Ta'ala. Hal ni ahli dia rasa. Betul bila kita berusaha ke arah tu, Tuhan bagi kita pun rasa macam mana orang rasa. Bila sampai dia jumpa, barulah dia duduk di maqam muraqabah. Mana sentiasa meneliti. Tak berkelima tak begitu. Di situlah dia akan dapat maqam muka syafaqah. Tuhan buka dia nampak segala asrar al-ma'ani. Jadi dalam laluan yang dia nak pergi ni, mestilah rukun dia kena buat elok-elok. Syarat dia kena jaga elok-elok. Tu pendek kata, dia kena bagi jalan cara betul-betul. Ra'i semua benda yang diminta oleh syarak tu dia kena ra'i semua. Ra'i sampai satu masa dia sampailah benda tu. Tapi kita sembahyang tu balik tu, berapa lama dah sembahyang tu ayah? Masuk tahun ni, tahun yang ke-80 sembahyang tu ya. Tu ada pun yang sopa tu lah. Kenapa? Kerana kita tak boleh terasa terkesan. Tak syok. Walau ibadat ni dia kena syok lah. Sembahyang kena seronok, puasa kena seronok, nak main mengaji. Pasal boleh pahala. Dan pahala-pahala ni mana ada satu kerajaan atas dunia boleh bayar. Tak ada. Pahalanya Allah Ta'ala saja boleh bayar. Orang lain tak boleh bayar. Jadi bila kita nak dapat benda Tuhan nak bayar, dia kata benda tu dapat. Sebab tu Tuhan nak bagi benda tu. Macam mana kita kata satu orang kaya, dia hadiah kepada kita sebatang pen. Kita tak perlu persoalan pen tu dia nama apa. Pasal apa? Kalau dia hadiah kepada kita pen tu harga 5 kupang, benda tu akan mengaitkan dia balik. Orang kaya bagi pen 5 kupang, artis dan dia orang siapa-siapa bagi.
Raja merintah negeri. Nah, dia bagi jam kat kita, jam harga RM5 pasal malam. Nah, kita terima, benda tu memalukan dia balik. Kenapa? Wilayah dia, kekuasaan dia besar, hadiah macam ni dia bagi kita. Sebab tu Allah Ta'ala dengan wilayah Tuhan yang besar, Tuhan yang menguasai langit, bumi, segala-galanya. Bila Tuhan nak bayar, benda lain siapa tak boleh bayar. Sebab tu Tuhan bagi pahala. Pahala-pahala tak ada manusia boleh angkat kata dia boleh bagi pahala, tak ada. Nah, jadi nak dapat benda ni, mainlah tutup pekah susu. Faham Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu sembahyanglah macam mana mu tengok pun. Tapi hukum bekah lagi. Dah. Mai tu tauhid pula, dia kata ro'a tu nak tengok pun akidah ni tak. Kita kena yakin begini-begini pula. Dah. Mai hak tasawuf pula, ro'a dia terjemah ni. Kita duk bahasa begini. Jadi semua ni nak fikir satu ya Allah Taala. Bila kata bila pun kita jumpa titik ni, jumpa tiu ni, pendek kata dendam dia bunyi elok tadi. Dah. Main kita kena kod, dia bunyi elok tadi. Nah, baik. Kemudian kata dia, dan jikalau kita tidak melihat akan dia Allah sekalipun kita tak melihat Allah. Mana? Dengan mata kasar. Tapi dengan mata hati, ya, kita melihat Allah Ta'ala. Mana? Melihat dengan mana? Mengetahui kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan tu kita tengok, kita tahu di hati kita. Itu yang dikatakan aqidah. Baik. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga. Dia syarat nak bagi sempurna. Sebab dia bagi cermat. Cermat tu elok. Kalau buat tak cermat jadi dah. Jadi juga. Tapi tak elok lah. Tak elok lah, tak cermat dia panggil. Baik. Bukanlah syarat sah. Syarat bagi sah agama Islam dah. Satu orang tu dah jahat sebut, dah dia percaya kat Tuhan, sembahyang pun dah, puasa pun dah, pendek kata sebut kata jahat ni tak kena campur tolak darah bahagi, semua ada belaka dah. Kalau itu hilang Islam dia, tetap dia kata dia tu Islam. Tetap dia katakan dia tu Islam. Kenapa? Kerana ihsan syarat nak mengindahkan agama. Bila kita faham di situ, kita tengok orang Islam tak elok, jahat, buat apa semua, dan kita hanya mampu teguh di sudut syariat. Syariat memang kita kena larang, tak boleh curi, tak boleh kata orang, tak boleh mengumpat. Tapi hakikat hati kita serah kepada Allah Ta'ala. Maknanya sebab dia dengan kita masih duduk di tahap yang sama, hamba-hamba Allah. Dan bila-bila masa dia dapat keampunan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang bukan Islam, memang kita boleh kerat dia. Pasal maqam ihsan tak ada dekat dia. Ada ni terbalik buat kita. Tengok sama-sama Islam, kita pelekeh bina. Tengok orang kafir, kita kawan rapat dia, terbalik dia. Takkan kita suruh tangan dengan pok pek salam dengan dia. Takkan sama dengan kita salam dengan orang Islam. Tak sama. Kita pegang tangan orang Islam, tasafahu fa inna fihi as-sawa. Mu kena bermusafahah kerana ada pahala. Tapi kalau pegang tangan orang bukan Islam, tu tak ada pahala lah tu. Walaupun tangan lembut, pakai lotion apa semua. Pasal apa? Pasal dia bukan Islam. Bila kita faham di sini, tengok orang kita lekeh terlalu mana pun, tetap satu titik kena ada mahabbah, sayang kepada dia tu. Barulah kita tidak tahkir, tak memperhinakan dia. Ini yang dikatakan maqam ihsan. Baik. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk dan tawadhu. Ikhlas makna suci hati. Tidak khusyuk. Khusyuk makna tenang hati. Dan tawadhu makna merendah hati. Maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Buat tapi buat tak elok ini. Maka tidak sempurnalah agama Islam, dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak nak terima pahala tu tak ada, tapi tak dihukum dia tu kufur. Tu rugi dia. Tu dia. Baik.
Sabda Nabi SAW daripada Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya, itu hadis sebagai hadis, dia panggil hadis Jibril. Dah. Hadis Jibril panggil hadis yang hebat yang datang Sayyidina Jibril menghadap faedah agama. Dah. Betul Habib Tahir Husin bin Tahir kita sebuah kitab. Dah. Apa Nabi Fisher hadis Jibril. Kita belok kita lihat mana-mana hadis yang melibatkan dengan Sayyidina Jibril dan adikah itu boleh ada Husin bin Tahir. Baik. Kata dia, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawari safar la yuru 'alaihi atharu safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد يخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. Baik, kita ni jatuh hadis dia. Tuan-tuan kena tambah sikit perkataan. Di antara perkataan yusaddiquhu dengan qala tu tambah sikit. Tambah mana? Wa qala ya Muhammadu akhbirni anil iman. Itu kena tambah. Wa qala ya Muhammadu akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah, masuk boleh, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada riwayat Muslim. Ada lagi tambahan hadis. Rasulullah tanya, "Ata'rif manis sa'il?" Tanya Sayyidina Umar, Umar hantu siapa tanya tadi? Pada Sayyidina Umar kata, "Tak." Manil mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kena tanya tu tak tahu mana. Hak yang tanya tu yang tahu je. Baik. Cuba tengok mana tu lah. Dia kata artinya di antaranya kami menduduki. Apa maksud menduduki? Yakni bersama dengan Rasulullah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tiba-tiba kelihatan di atas kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan bersangatan hitam rambutnya. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya dan tidak mengenal akan dia oleh seorang daripada puak kami. Pelik. Tu dah. Sayyidina Umar kata kamu hidup sembang dengan Rasulullah waktu tu di kota Madinah. Orang apa dia ramai mana pun. Macam mana kita kata taman ni baru buka, ada lebih kurang 20 orang berdoa. Tak kono tu kono apa jumpa kau ni, jumpa kau ni. Tak dalam duk ramai-ramai ni tiba-tiba mai satu orang di sana tu. Tengok orang kata sekok semua. Sebab itulah Sayyidina Jibril biasanya bila dia mari jumpa Rasulullah, dia akan berupa dengan seorang pemuda yang segak di kota Madinah, namanya Dahyah Al-Kalbi. Segak semua dia ni. Tampang, segak apa semua. Jadi dia pun perhati tengoklah. Kawan ni nak kata orang kampung ni, kita sampai lama dah tak nampak batai hidung dia. Apa dia hidung tahu? Nak kata orang luar, kalau main tentulah dekat debu-debu pasir.
Bukan ada heavy plus tak ada itu. Dah, nak bagi jumpa Rasulullah tentu dekat, dah berubah siang dah, rambut serebeh dah, apa semua. Dah, dekat ni dah pakaian bersih, dah macam gosok dengan selika. Rambut minyak hitam. Nah, dia main ke mana orang tak tahu. Jadi timbul satu persoalan. Dah lalu tu. Tiba-tiba bila dia main duduk dengan Rasulullah, terus dia dekat dengan Rasulullah. Dia kata. Dan sandar ia akan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah. Takat sandar tak apa, mana belaga lutut. Kepala lutut, belaga kepala lutut, dekat sungguhlah. Sebab tu sahabat terkejut kerana sahabat dia tidak berdekat dengan Rasulullah lebih pada dua pedang, dekat pada dua pedang. Sebab nur Rasulullah tu kuat. Sebab tu sahabat dan orang yang hidup sesama Rasulullah, dia tak boleh bertentang mata dengan Rasulullah. Pasal nur nubuwah tu terlalu kuat. Sebab tu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, bila Nabi dah naik sampai dekat Sidratul Muntaha, sudah di situ, maka Jibril kata, ha huna maqam. Wahai teman aku, di sini saya tempat yang aku boleh main. Lau taqaddamtu bi anmulatin lahu riqatu. Kalau aku langkah satu buah jari saja lagi, aku akan terpakat dengan api. Jibril yang diciptakan daripada nur tak boleh pergi saja. Nabi kita membakar segala nur yang ada menghadap Allah Ta'ala. Hebat Rasulullah. Tu sehebatnya Rasulullah. Jadi dia pun heran. Kalau kami ngaji dengan Nabi pun, kami duduk lekong lagu tu lah, tak boleh memang rapat kan. Dah lah rapat belaga lutut, hebat lagi, tangan tak terpaha lagi. Ni orang apa ni? Tu. Kemudian kata, dan meletak ia akan dua tangannya atas dua paha Rasulullah. Lalu berkata ia, ya Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam. Cuba cerita Islam ni benda apa? Sabdanya Nabi SAW, bahawa menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad Rasulullah, dan mendiri engkau akan sembahyang, dan mengeluar engkau akan zakat, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunaikan engkau akan fardu haji ke Baitillah jika kuasa engkau kepadanya akan jalan. Baik, berkata lelaki itu, benar engkau. Dah. Jadi saya waktu itu dia tanya, lepas tu dia kata betul mana? Hak mana satu betul ni? Dah kita tanya orang, biasa kita tak tahu. Dah dia tahu. Dah tahu tanya apa lagi? Dah tahu dah. Timbul satu persoalan. Baik. Kemudian sabdanya, berkata lelaki itu, benar engkau. Kemudian menanya lagi lelaki itu, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada iman. Sabdanya Nabi SAW, bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan segala kitab-kitabnya dan sekalian rasul-rasulnya dan akan hari kiamat, dan percaya engkau dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya Muhammad daripada ihsan. Bersabdanya, bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala itu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, yakni Allah, maka ia, yakni Allah, tetap melihat akan dikau. Jadi inilah dia asas dalam agama Islam. Jadi Jibril ni nak menceritakan, kata dia mari tanya Rasulullah. Lepas tu Rasulullah jawab, nak bagi sahabat kiri kanan tu dengar apa dia ad-din, apa dia agama tu. Maka jelas dah waktu hadis ni turun berlaku, maka dipanggil hadis ni bagi hadis sendi-sendi agama. Pasal apa? Islam dia cerita macam ni, iman dia cerita macam ni, ihsan dia cerita macam ni. Dan dia kata, bila tiga benda ni berhimpun pada satu orang, kita kena kata dia Muslim yang mukmin. Habis cakap. Tu. Jadi maqam dia tu di mana, macam mana, tu kau bahas pula lah.
Dia buat sembahyang sempurna ke tak sempurna ke apa semua tu contoh dia pula kan. Itu baik. Sebab itulah duduk tak lama maka pergilah laki-laki. Sahabat dia pakat dia tengok belakang. Dah. Kata riwayatnya setelah 3 hari dah. Sahabat tak apa dia tegur nak tengok orang pelik. Kami kawan dengan Rasulullah bukan di sini. Menunjuk daripada Mekah kawan lah. Dah, tak siapa orang dia jemput kepala paha-paha ni. Nah, ni tentu main rapat sandak tok tangan tembak. Bila Rasulullah tanya, Sayyidina Umar, atadri manis sa'il. Hadis tu panjang ke tak? Dah. Sayyidina Umar mengerti ke siapa yang tanya? Sayyidina jawab, Umar jawab, dah, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Dia kata orang yang kena tanya ni dah tak tahu macam mana orang yang bertanya. Mana orang yang tanya tu tahu lah tu. Aku tak tahu siapa dia. Tu. Nabi kata wa Jibril yu'allimukum dinakum. Itulah Sayyidina Jibril. Allahnya pakat tepuk dia. Kalau kutuk aku pegang tangan ku curi. Kalau tahu. Tu. Jibril tu tak mau main pula. Jumpa pula. Tak kenal pasal. Akhirnya tak ada siapa yang boleh kenal dia. Sampai habis. Walaupun boleh jumpa. Sebab itu sebab Jibril mari dengan rupa-rupa manusia. Malaikat ni dia boleh yatasyakkal dan bi ahsani syaklin. Malaikat dia boleh merupa dengan rupa yang segak-segak. Dia rupa orang alim ke, dia rupa orang soleh ke, dia rupa siapa dia boleh. Itu malaikat. Adapun syaitan tak. Dia kalau merupa dia boleh merupa benda tak elok belakang. Dah. Tu dah hantu kongkong tu syaitan tu. Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara yang tersebut. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam juga, padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut. Maka adalah pada hakikatnya tidak mengenal agama. Dia tak kenal setakat mengaku saja. Tak boleh. Dah zaman-zaman dulu Tuhan tanya pokok kufar wala insa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah ya Muhammad. Kalau mu tanya pokok tu siapa buat lagi bumi, dia pun kata Tuhan juga, tapi tak buat apa sudah. Kemudian kata dia, bahkan mengetahui jua, itu kena tahu, bukan beriman, dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW di masa-masa ini, dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang, dan mengetahui puasa tetapi tidak berpuasa, dan ilah tu mana? Ila akhirih. Dah, ilah tu dia panggil rumus singkatan daripada qul, katakan olehmu sampai akhir. Maknanya tahu zakat tak buat zakat, tahu haji tak buat haji, tahu kata mengaji elok tak mengaji, itu rumusan dia. Macam mana berlaku satu pelajar di rubah tadi, alif lam kha, dia panggil satu rumus. Rumus ni makna satu ringkasan, satu tanda kata ringkasan huruf. Macam kita seperti kita tulis SPT titik, yang kita buat YG. Dah. Jadi alif lam kha maknanya ilah ay qul ila akhirih. Mu kata dah sampai habis banyak lagi. Kalau sebut penuh kitab sebut tu. Dah tahu ngaji, tak ngaji, tahu hormat makpak, tak hormat makpak, semua terlibat Islam. Ada satu pelajar, dia baca kitab, dia hafal. Dah. Dia baca kitab, dia hafal. Bila sampai dia habis hujung, dah, dia tulis alif ha. Bila sampai nanti dia kata dia kata begitu. Alif ha tu makna intaha. Intaha maknanya di sini penghabis. Tapi simbolik daripada alif nun ta ha ya, dia tulis alif ha saja. Tu ringkasan kita. Bila dia baca dia baca tunggu dia kata apa pula ni? Ada. Oh, rupanya mu baca tak betul. Dah. Dah. Itu macam mana orang baca kitab Jawi. Maka sunatlah tu birabbikum itu pada pagi Selasa waktu bulan turun.
Patutnya orang bi rabbikum tu bunyi walhanya sunat berbekam. Barakah mim makna berbekam. Sunat bagi Selasa. Tak. Maka sunatlah bi rabbikum itu. Ini orang kena. Nah, itu kena ngaji benar ni. Dan tak ngaji kan ikut nak tanya kata. Nah. Kemudian kata dia, maka dengan huraian yang panjang hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya yang bernama Atuk Buri. Dia ada karang lagi kitab lain nama Al-Hablul Matin fi Ma'rifatid Din, tali yang kukuh untuk mengenal agama. Nama kitab dia lah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kata huraian yang kedua pada menyatakan hukum syara. InsyaAllah kita sambung. Jadi ini hukum syara, hukum-hukum yang berlegal dalam kehidupan seorang manusia mukallaf yang kita tahu insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yusma'. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.